Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Terima kasih kepada Tuan Imam dan juga Tuan Pengurusi Majlis kerana sudi memberikan peluang kepada saya untuk berkuliah pada malam ini. Seterusnya kita doakan pada Tuan Imam dan Tuan Pengurusi dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan ditetapkan iman beliau. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya kepada para alim ulama, para asatizah, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tuan-tuan guru, para kiai, para habaib, orang-orang alim yang ada dalam majlis ini. Ada salah dan silap dan kurang daripada saya, berikan teguran dan nasihat. Pantun Melayu ada mengatakan dua tiga buah cempedak di luar pagar, ambil galah tolong jolokkan. Saya budak baru belajar, kalau salah tolong tunjukkan. Seterusnya kepada tuan-tuan dan puan-puan, ayahanda, bonda, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, kakak-kakak, muslimin dan muslimat yang ada dalam majlis ini. Kata Nabi, apabila berkumpul umat aku ramai-ramai,
pasti akan ada di kalangan mereka yang doanya makbul. Jadi saya ingin mengambil kesempatan itu supaya berdoa bersama-sama. Yang pertama, kita mohon supaya Allah menetapkan iman kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kita mohon minta Allah matikan kita semua dalam mati yang baik. Amin. Yang ketiga, kita mohon pada Allah agar Allah terima semua amalan kita, khususnya amalan kita di bulan Ramadan yang lalu. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat, kita minta Allah supaya bagi peluang lagi sekali pada kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kelima, kita mohon pada Allah, biarlah seumur hidup sekali pun jadilah, tapi kalau banyak kali alhamdulillah, agar Allah sudi jemput kita menjadi tetamu Allah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Amin ya rabbal alamin. Baik, apa khabar semua? Alhamdulillah, disebabkan tuan-tuan jawab baik dan sihat. Minta izin boleh tak? Boleh tak kalau mai rapat-rapat depan sikit? Boleh? Baik. Baik. Duduk jauh-jauh rugi. Mai dekat lagi. Mai dekat. Saya kalau boleh tak pakai meja, tapi sebab mikrofon duduk kat sini. Kalau tidak, tak ada meja lagi, sonok. Baik. Duduk dekat-dekat sikit, mai. Okey. Yang perempuan macam mana? Nak ni ke? Nak bergenjak ke? Lagu mana? Nak duduk tang tu saja. Baik, bagus. Hak luar nak masuk, tak mau. Nak masuk, buka api ya, pintu tu masuk api sikit, tak salah. Cantik masjid tuan-tuan. Surau no. Ish. Lawa sungguh. Surau sembahyang Jumaat no. Minggu lepas lah bawa ni. Lawa surau tuan-tuan. Saya suka hak jenis luah lagu ni. Dia tak ada tiang tengah-tengah. Senang boleh nampak semua orang. Hak tidur pun nampak. Baik, terima kasih. Saya minta tuan-tuan bergenjak ni pun ada sebabnya, bukan saja-sajalah. Terima kasih tuan-tuan sudi bergenjak. Marilah sama-sama kita mulakan majlis ilmu kita pada malam ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Dengan niat, yang pertama kita niat kita hadiahkan kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita niatkan untuk ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda, dan kepada para alim ulama, asatizah, tok-tok guru kita, khusus juga kepada ahli Korea. Sebab dah boleh buat sembahyang Jumaat kan. Dah boleh buat sembahyang Jumaat. Ahli Korea, surau Al-Mustaqimah. Semoga dengan bacaan Fatihah kita nanti Allah Ta'ala akan memberikan kebaikan yang berpanjangan buat semua yang kita niat tadi. Tambahan malam ni lah, macam semalam di Najihin pun saya minta benda yang sama, malam ni di sini pun minta benda sama juga.
Tambahan malam ini tuan-tuan mai dengan hati yang tulus ikhlas, bertimpa-timpa di atasnya asbab doa yang makbul. Pertama, bulan Rejab awalnya, sebab malam ni malam ke-10. Bila kata malam 10, jatuh pula hari Jumaat, Khamis malam Jumaat. Jadi orang panggil ni malam Jumaat, doa makbul. Dua dah tu bertindih. Kena pula malam ni hujan. Allah kata apa? Air yang turun daripada langit, dalam Quran sebut ma'un mubarakun, ayat yang penuh dengan barakah. Kena kat kita juga tadi. 3 dah. Jadi dengan sebab adanya sebab-sebab doa makbul ni, saya mengajak juga tuan-tuan niatkan Fatihah yang kita baca ni dengan berkat dia surah tu, supaya salah satu dia selain tadi hadiah kepada semua, niatkan supaya Allah selamatkan kita semua daripada wabak, penyakit, balak, bencana. Dan sekiranya ada di negara kita, bukanlah sekira, memang adalah, Allah buang dia jauh-jauh, lempak dia pergi ke tempat lain. Dan yang kedua, niatkan juga Fatihah ini supaya dikurniakan kepada pemimpin-pemimpin kita, agar pertama kita dipimpin oleh orang-orang yang beriman dan ada takwa. Yang kedua, jangan jatuh kepimpinan pada tangan orang yang zalim. Yang ketiga, minta supaya pemimpin ini dia lapang dada dia, tenang hati dia, nampak yang benar itu benar, mudah diikuti, dan nampak yang salah itu salah, mudah dia jauh, supaya negara kita dipimpin dan dipandu ke arah keredaan Allah Subhanahu wa taala. Boleh nah? Dengan niat yang demikian itu, bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini tajuk kita apa dia? Isra dan Mi'raj. Sebelum masuk Isra Mi'raj, sekali lagi, malam ini malam yang berhimpun padanya banyak tanda-tanda doa makbul. Jadi di sini saya titipkan ada dua doa daripada hadis Nabi. Tuan-tuan, isteri saya seorang doktor. Tujuan saya cakap macam tu, kalau bahasa Arab dia kata wallahi wala fakhra. Saya cakap bukan saya nak belagak sombong. Nak abang kata, kalau saya tidak bersetuju dengan perubatan moden, saya tak akan kahwin dengan seorang doktor. Tapi ikhtiar sebagai manusia, contoh macam kita dahaga nak minum, kita pegang cawan ni, kita minum. Itu ikhtiar kita. Betul, kalau kita nak minum, dengan takdir Allah kita memang boleh minum walaupun kita tak pegang cawan ni. Tapi usaha mesti kena ada.
Jadi yarhamkallah, usaha makan ubat, jaga diri, basuh tangan, tak pi tempat-tempat yang orang larang kita pi. Hak tu semua ikhtiar manusiawi, teruskan dan betul. Tapi adapun saya nak tambah di sini perkara yang melibatkan nabawi, benda yang mai dari Nabi. Kalau yang tu pun kita usaha, yang ni pun jangan tinggal. Sebab hari ini bila kita sebut hadis Nabi, doa Nabi ajak kepada anak-anak kita, kita patut baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ada setengah orang kata takkan baca lagu tu saja boleh selamat anak kita. Hak usaha lain lagu mana? Dia jadi tak berapa yakin hanya dengan doa Nabi boleh menyelamatkan. Salah satu doa yang ada kita akan baca malam ni, mukadimah ni tak masuk tajuk lagi sebab sempena dengan macam-macam kan. Salah satu doa yang kita nak baca adalah doa, kalau tuan-tuan tulis dalam internet akan keluar doa ni. Nama dia doa Abu Darda. Doa Abu Darda. Saat ini kita baca doa tu nombor 2. Doa Abu Darda ni cerita dia macam mana? Cerita dia macam ni. Suatu hari datang orang mai bagi tahu dekat Sayyidina Abu Darda. Sayyidina Abu Darda ni sahabat Nabi. Wahai Abu Darda, rumah kamu terbakar. Wahai Abu Darda, rumah kamu terbakar. Sebab kawasan rumah Abu Darda itu perkampungan tu terbakar. Jadi Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu kata apa? Saya berpegang teguh dan beriktikad rumah saya tidak terbakar. Selang beberapa ramai pula orang lain bagi tahu dekat dia, wahai Abu Darda, rumah kamu terbakar, rumah kamu terbakar. Maka Abu Darda kata, tidak, rumah saya pasti tak akan terbakar. Sehinggalah kawasan itu rumah-rumah lain terbakar kecuali rumah Sayyidina Abu Darda. Maka orang lain hairan, heranlah pasal apa tak terbakar. Maka orang tanya kat Sayyidina Abu Darda, macam mana tuan punya rumah tak boleh terbakar? Yang seronoknya tu bukannya tak terbakar saja, dia tak tengok pun rumah dia. Dia duduk dekat satu tempat, orang bagi tahu Abu Darda rumah kamu terbakar. Dia balik tengok pun tak. Siap habaq pula, saya yakin rumah saya tak terbakar. Jadi orang tanya dia, macam mana tuan boleh jadi macam tu? Maka jawab Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu, kata Sayyidina Abu Darda, sesungguhnya kekasih aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Darda kata apa? Sesungguhnya kekasih aku bagi tahu kepada aku, siapa yang baca doa ini. Sat lagi nombor 2 tu punya doa. Di waktu pagi selepas subuh, lewat pagi, lepas subuh lah maknanya bahasa kita, dan lewat petang, maknanya lepas mai asar. Siapa baca doa ni, baca di 2 waktu, kalau dia baca waktu pagi, Allah tidak akan menimpakan apa-apa musibah kepada rumah dia, diri dia, keluarga dia. Kalau dia baca pagi, Allah jaga sampai ke petang. Dia baca petang, Allah jaga sampai ke pagi esok balik. Dia baca pagi, Allah jaga balik sampai petang. Dia baca petang, Allah jaga balik sampai pagi. Di sini saya cerita nak bukti apa? Kena yakin dengan benda yang Nabi bagi. Bab makan ubat tu semua tak salah. Makan, silakan. Ubat sakit jantung, ubat bawah lidah, ubat darah tinggi, kencing manis. Macam baru ni ada yang pergi umrah dengan kita, tak mau makan ubat, tak bawa. Kena makanlah ubat, kena makan, tu ikhtiar. Dalam masa yang sama, doa yang Nabi ajak mesti kena amal. Macam kita nak makan lah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, mesti kena amal. Jadi apakah doa itu? Jom kita baca sama-sama. Ada 2 doa. Satu doa yang kalau nak syarah dia baca bila-bila tak apa. Tapi bukan tapilah. Doa ni adalah bila kita tengok orang batuk ke, orang duduk kat hospital, kita tengok orang sakit ke, doa ni baca. Untuk orang macam kita ni lemah sangat bila nak baca bila pun lepas sembahyang pun tak apa. Doa yang pertama saya baca, tuan-tuan ikut.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam huruf zal wal juzam wa min sayyi, kali ini sambung, sayyi'il asqam. Amin. Itu satu doa dia. Saya baca lagi sekali. Siapa yang ada handphone nak rakam, boleh sebarkan. Doa ni apa makna dia? Habang makna dulu. Allahumma ya Allah, ini saya a'udzubika, berlindung dengan engkau. Maknanya minta Allah, saya berlindung duduk belakang Allah Ta'ala. Lagu itulah maksudnya berlindung dengan Allah. Minal barasi, daripada penyakit-penyakit yang kulit lah, penyakit-penyakit yang wal junun, dan penyakit gila, nyanyuk apa semua tak mau. Lepas tu wal juzam, antara penyakit-penyakit senarai lain lagi. Wa min sayyi, dan daripada perkara-perkara hak tak elok, al asqam. Maksud al asqam semua penyakit lain yang tak termasuk dalam baras, tak termasuk dalam junun, tak termasuk dalam juzam, semua penyakit lain. Corona, Japanese encephalitis dulu JE. Lepas tu apa SARS, lepas tu apa lagi? Ada lagi taun zaman dulu. Semua tu termasuk dalam sayyi'il asqam, termasuk dalam tu. Okey? Itu doa dia. Sekali lagi jom baca sama-sama. Kita baca 3 kali. Ini malam Jumaat doa makbul. Kalau ayah saya dulu, orang tua-tua, tok guru pondok pun, kalau hujan malam Jumaat dia tak ada air dia. Barakah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam. Okay, amin. Itu satu doa. Doa yang kedua, doa Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu. Doa ni masyhur. Kalau tuan-tuan beli buku tajuk dia amalan-amalan harian ke apa ke, orang akan selit doa Sayyidina Abu Darda, mesti punya. Sebab doa ni berdasarkan hadis dan cerita tadi memang mujarab. Memang kalau orang tua-tua dulu, jenis orang masuk rumah apa semua nak mencuri, tak dapat jumpa barang, duk berenang dekat tengah-tengah halaman rumah. Ini cerita orang tua-tua dulu. Doa-doa macam ni lah. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Doa ni panjang Allahumma. Tapi doa ni semuanya tuan-tuan hafal. Dia punya zikir cantum Nabi ajak. Nanti tuan-tuan tengok ujung dia ayat Quran. Okey. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arshil azim. Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang
ni ayat Quran. A'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitan wa min syarri kulli dabbah anta akhidhun binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Amin. Doa dia mudah sebab dia banyak zikir-zikir yang kita hafal. Last kali tu yang penting. Allahumma inni, ya Allah saya minta lindung min syarri nafsi, daripada salah aku. Aku dah buat salah, tak maulah kena kat orang lain sebab salah aku. Kan kita duk pergi pegang merata ke apa ke. Lepas tu yang kedua, wa min syarri syaitan. Syaitan pun sebab saya juga. Hak Pak Long ni pun kita tak mau kawan dengan dia. Wa min syarri kulli dabbah, dan daripada ni hak yang penyakit-penyakit ni kan dia ada virus dia, kuman dia. Ni pun dabbah kat binatang. Daripada depa ni duk bawa mai jumpa kita, tak mau kawan dengan depa. Minta lindung macam tu. Okey. Wallahu a'lam. Nanti apa-apa nanti saya kalau dah habis kuliah boleh nah. Tujuan saya pun minta handphone pun sebab benda tu lah. Barulah kita masuk tajuk kita, Isra wal Mi'raj. Isra dan Mi'raj adalah satu peristiwa luar biasa yang tak terjadi kepada siapa-siapa pun sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak terjadi kepada siapa-siapa, kalau bahasa lagi elok, tak akan terjadi kepada siapa-siapa selepas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ni kita sebut sebagai khasais nubuwah. Cuba tuan-tuan sebut boleh? Khasais nubuwah. Dia special untuk Nabi saja, Nabi kita, bukan Nabi yang lain. Special Nabi kita saja. Tak akan ada orang sebelum daripada Nabi dapat, dan tak akan sampai bila-bila orang selepas Nabi akan dapat. Tak ada. Sekali je peristiwa ni, kalau bahasa Inggeris kata one in a lifetime, once in a lifetime. Sekali saja dalam sejarah kita. Sebab itu cerita ni sangat important. Dia simpulkan kehidupan kita kesemuanya duduk dalam tu. Tapi lah ni tak sonok lagi cerita tajuk tu. Sebab apa? Nanti tarikh tu 27 hari bulan Rejab kan, apa nama, Isra Mi'raj kan, kita cuti kan. Time tu tuan-tuan bincang tak apa. Apa yang Nabi jumpa, 10 peristiwa tengah-tengah yang Nabi jumpa tu. Yang tu cantik. Kita nak ambil awal dia dulu. Okey, kita nak ambil awal dia dulu. Tu bunyi azan ke? Nak azan dulu ke? Teruskan dulu ya. Kalau di Najihin semalam kita azan, tapi sebab di sini kita mula lewat, tak apa, kita teruskan dululah ya. Peristiwa ini merangkumkan semua kehidupan manusia dengan semua jawapan yang ada. InsyaAllah saya cuba huraikan satu persatu daripada awal supaya tuan-tuan nampak dengan mata kasar sendiri pun boleh faham. Sebab itu kata ulama, peristiwa ini berlaku luar biasa, tapi kalau pandang dengan akal yang waras, kita masih boleh nampak jalan dia mudah untuk Allah yang ada kekuatan kudrat iradat Allah tadi tu. Ada benda yang di luar daripada akal fikiran kita. Yang ni tak, dia dalam akal fikiran kita, cuma otak kita tak sampai. Contoh dia apa? Yang terkeluar daripada otak.
manusia tak ada Tuhan, alam jadi ikut suka dia. Mustahil. Mana boleh benda daripada tak ada tiba-tiba ada. Contohnya daripada tak ada kosong, kemudian tak ada tiba-tiba ada. Mana boleh kosong tambah kosong sama dengan satu? Tak boleh. Nak dapat satu mesti kena mula dengan satu dulu, baru boleh jumpa dapat satu. Itu logik akal kita. Orang kata tak ada Tuhan, etis dan sebagainya, tak logik lah. Itu terkeluar daripada akal. Isra Mi'raj, jangan takut. Seperti mana guru-guru kami hurai kepada kami, saya akan hurai kepada tuan-tuan agar mata kepala tuan-tuan nampak peristiwa ini. Masya Allah, hebat Allah Ta'ala. Kita mula daripada awal. Peristiwa ini berlaku selepas berlakunya pada tahun itu perkara yang membuatkan Nabi stres dan duka cita. Dalam bahasa orang dulu-dulu kata tahun itu tahun duka cita. Zaman dulu. Zaman sekarang saya rasa tak salah kalau kita terjemah tahun itu namanya tahun stres. Jadi senang kita nak ambil gambaran kat kita. Hari ini kita banyak benda yang menyebabkan kita stres. Ada setengah orang rasa kehidupannya sepanjang tahun penuh dengan kesusahan. Dengar cerita ni, dia jawab kepada persoalan kita. Nabi duka cita disebabkan oleh ada dua orang yang Nabi sayang sangat. Dulu masa Nabi kecil, Nabi belum dapat wahyu, kita kata okey-okey sajalah. Tapi bila Nabi dapat wahyu, kan tanggungjawab Nabi lain. Jadi Nabi perlukan sokongan-sokongan daripada orang sekitar untuk menjayakan dakwah Nabi. Pada umur Nabi 40 tahun, titik sekejap, Isra Mi'raj berlaku pada tahun yang ke-10 kenabian. Maknanya umur Nabi 50. Nanti Siti Khadijah nanti umur Nabi masa kahwin dengan Siti Khadijah umur 25. 40 tahun selepas 15 tahun umur Nabi 40, Siti Khadijah baru 55. Ada baki lagi 5-6 tahun selepas tu Siti Khadijah wafat, baru Isra Mi'raj berlaku. Boleh faham Okey, so Siti Khadijah berkahwin dengan Nabi awal. Kemudian pada sampai masanya Siti Khadijah wafat, maka nangis Nabi, susah hati Nabi. Sebab apa? Satu orang yang menolong dan membantu Nabi dalam usaha dakwah. Titik. Ambil terus pengajaran. Apa pengajarannya? Sebab ni pegangan kita pegangan kita. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tak buat melainkan semuanya wahyu. Itu pegangan kita. Okey, jadi terus kita ambil pengajaran. Siti Khadijah wafat, Nabi nangis, susah hati Nabi. Tahun itu jadi tahun duka cita, stres Nabi, tertekan Nabi. Kenapa? Apa pengajaran dia? Walaupun dalam pengalaman kita orang lelaki lebih kuat daripada orang perempuan berdasarkan firman Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, lelaki lebih kuat daripada orang perempuan, lebih utama. Dalam sejarah umat Islam tetap dua orang yang pertama yang penting dalam hidup adalah dua-dua orang perempuan. Pertama, orang perempuan, orang yang syahid pertama dalam Islam adalah Sayyidatuna Sumayyah, isteri kepada Yasir, Sayyidina Yasir, anaknya Sayyidina Ammar. Ini kan keluarga. Nabi kata apa? Isbir ala Yasir, sabar keluarga Yasir, atas kamu Allah janjikan syurga. Nabi tak boleh buat apa-apa. Di mana perkuburan Sayyidatuna Sumayyah dan keluarganya Alu Yasir? Kecuali anaknya sahaja, Sayyidina Ammar saja tak kena masa tu. Tapi Sayyidina Ammar terlibat dalam peperangan selepas tu. Okey, di mana perkuburan dia? Tulis nanti dalam nota tuan-tuan. Di perkuburan nama dia Maqam Syubaikah. Dulu kalau tuan-tuan pergi Mekah, Syubaikah ni kita tak lalu. Sebab apa? Kawasan dia tertutup dan jauh, bukanlah jauh, orang tak pergi sebab itu tempat orang naik bas. Sekarang
orang naikkan hotel Hilton yang baru, ada 3 dekat kawasan tu, betul-betul berdepan dengan hotel Hilton tu ada tanah perkuburan, tengah-tengah jalan raya. Tengah-tengah jalan raya. Hotel tu nama Hotel Doubletree, Hotel Hilton Convention dekat situ dengan Marriott. 3 hotel baru ni ada. Maknanya kalau kita tengok Masjidil Haram macam ni, belakang kita Hotel Hilton yang famous, orang tua-tua duduk-duduk ada. Belah kanan kita belakang, belah kiri kita ni ada satu hotel famous, hotel orang-orang kaya nama Darut Tauhid. Belakang dia ada 3 hotel itu. Betul-betul berdepan dengan Hotel Doubletree itu ada tanah perkuburan. Situ nama perkuburan Maqam Syubaikah. Pelik sebab apa? Kubur duduk tengah-tengah highway. Pasal apa? Tak ubah mazhab Imam Syafi'i yang tegas pun boleh ubah maqam. Kan macam kita duk buat kat Malaysia kan, kita ubah maqam, pindah-pindah bila ada benda kan. Tu yang duk jumpa orang yang masih elok jasad tok guru mengaji lah apa semua kan. Kalau kita mazhab Syafi'i pun boleh ubah, takkan mazhab lain tak boleh? Pasal apa tak ubah? Bukan tak ubah. Ketika mereka nak bangunkan highway di situ dahulu, ni penduduk tempatan serta dekat kami, dipailingkan masuk ni besi piling tu masuk berum dalam, memancut keluar darah warna merah, perum keluar daripada situ. Maka kata ulama, tempat tu dia tak bagi sentuh, kekal dia di situ. Siapa orang pertama yang syahid? Siapa? Lelaki, bukan orang perempuan. Sebab itu di akhir zaman kena highlight, orang perempuan kena jaga diri dan kena jaga maruah diri. Sebab apa? Hari ini ramai orang buat supaya orang perempuan hilang harga diri. Satu fakta yang mengejutkan kepada kita, kalau ibu-ibu beli satu buku moden, buku ni buku lama, saya tengok buku ni masa ayah saya hadiahkan buku ni kat mak saya. Bukanlah saya ada, masa tu saya pun tak lahir lagi, tapi buku tu ayah saya beli hadiah kat mak saya sebelum kahwin dengan ayah saya. Nak suruh baca supaya jadi seorang ibu yang solehah. Tajuk dia Wanita dalam Islam. Buku ni zamanlah ada, cetakan moden semua banyak. Cuba tengok mukaddimah dia apa. Dia cerita tentang bagaimana orang perempuan dilayan dengan begitu teruk dan zalimnya suatu ketika dulu. Zaman Rom, zaman Maharaja di India, zaman Parsi. Ni semua empire besar. Orang perempuan tak pergi belajar, tak pergi sekolah. Nabi kita yang yang bagi tahu, kata al-mu'min, orang yang beriman daripada kalangan lelaki dan perempuan, pahalanya sama saja Allah akan balas. Dan kemudian Nabi yang suruh orang perempuan jadi alim dengan cara menjadikan isteri-isteri Nabi semuanya alim. Itu beza. Ambillah isteri pembesar-pembesar, maharaja-maharaja yang ada dalam sejarah manusia, mana ada kata-kata isteri mereka yang diguna pakai? Tak ada. Tuan-tuan ambil Maharaja Parsi, Maharaja Rom, Julius Caesar, Aristotle dan sebagainya. Mana kata-kata isteri mereka? Tak ada. Kita punya Nabi, berapa ramai para sahabat seperti Abu Hurairah yang alim-alim belajar daripada isteri-isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam situasi macam tu mengejutkan kita. Ingatkan itu zaman dulu. Saya habaq dah tadi, buku tu ayah saya beli kat mak saya dulu, kami pun tak lahir lagi. Mengejutkan kalau tuan-tuan pergi ke beberapa negara yang ada sekarang. Contoh, saya bagi contoh siap-siap. Contohnya negara Jepun. Cuba tuan-tuan tanya penduduk dia sendiri. Jepun, orang perempuan di negara dia pun masih mendapatkan kelas yang kedua di dalam negara mereka sampai hari ini. Contoh mudah, kalau ibu yang dukung baby menangis, anak yang duduk dengan ibu tu dengan anak kena keluar daripada train tadi. Jangan ganggu orang atas train. Orang perempuan di Malaysia kerja, balik rumah nanti kalau tak masak tak apa, okey saya beli luar sudahlah, semua penat dah, tak ada masalah. In fact Nabi kita ajak sunnahnya suami tolong isteri. Orang Jepun mana ada, isteri kerja penat macam mana pun, balik rumah semua atas tanggungjawab isteri, suami tak akan sentuh langsung. Sampai hari ini.
Jadi disebabkan itu, ni bubuh pilah nota kaki lah. Apa dia? Ibu-ibu, saya tahu ibu-ibu semua ibu yang baik. Sebut saja, tolong jaga diri, tolong jangan buat TikTok. Malu tengok orang tua-tua duk buat terhengkak-hengkak lagu tu dalam tu. Malu-malu. Kan sekarang kan dulu budak-budak kan. Lah ni dia jadi orang tua-tua pula duk buat kan. Ni saya nasihat. Ibu-ibu jangan. Al-ummu madrasatun idza a'dattaha a'datta sya'ban tayyibal i'raqi. Ibu adalah sekolah. Jika disiapkan sekolah ini, dia akan melahirkan generasi yang hebat perjuangan mereka. Imam Syafi'i, ayahnya syahid, yang membesarkannya ibu dia daripada dia kecil, umur 7 tahun, 8 tahun. Tengok alim dia macam mana. Tengok lagi ulama-ulama yang lain. Siapa? Juraij, bagaimana ibu Juraij membesar. Ni ulama semua ni, abid semua ni. Tengok hebat macam mana. Sebab apa? Ibu yang didik mereka. Jadi ibu-ibu jaga diri. Sebab apa? Dalam Islam Nabi stres. Nabi stres sebab apa? Orang wafat. Okey, orang wafat kenapa? Macamlah sebelum-sebelum ni orang tak wafat. Nabi stres sebab memikirkan umat ke depan macam mana dakwah Nabi nak buat kalau tak ada orang nak tolong. Jadi untuk pembentukan umat, nombor satu yang menyebabkan Nabi stres yang wafat adalah orang perempuan. Sebab tu orang perempuan kena jaga diri baik-baik dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang wafat nombor 2 ya? Itu adalah pakcik Nabi, nama Abu Talib. Semua orang alim tajuk ni. Bapa saudara Nabi, uncle Nabi nama Abu Talib. Tanya saja. Jawab salah betul cerita lain. Saja tanya, Islam ke? Setakat ni, walaupun sebahagian orang kata Abu Talib ni kedudukannya dan yalah Nabi boleh selamatkan macam manakah, dan sebahagian ada perbincangan, tapi yang kita tahu semuanya kita maklum Abu Talib pakcik Nabi tak sempat angkat syahadah dengan Nabi. Betul tak betul? Maknanya kalau kita guna istilah kita bukan untuk bersifat kurang ajar dengan keluarga Nabi, ingat, bukan. Kalau kita guna istilah hari ini, non-Muslim lah makna dia. Daripada peristiwa Isra' Mi'raj, untuk pembentukan umat dan peribadi, janganlah kita membenci orang-orang bukan Islam. Orang bukan Islam, lawan Islam, itu kita kena lawan dia. Tapi kalau mereka tak buat apa-apa, jangan benci mereka. Sebab orang-orang macam inilah yang sebahagiannya mendukung usaha-usaha perjuangan Nabi dulu. Kalau tak ada mereka, habis. Abu Talib, bahasa dia hari ini adalah suaka politik yang jaga Nabi. Zaman sekarang seronok. Dulu kalau kita cerita zaman saya kecil, bila orang cerita Isra' Mi'raj, bila orang sebut kata Abu Talib jaga Nabi, kita susah nak nampak. Tapi zaman sekarang cantik, boleh bagi contoh dan tuan-tuan boleh nampak. Apa dia? Saya bagi contoh. Baru ni dekat negara mana yang mereka pukul dan bunuh orang Islam yang ramai baru ni? Pandai, tuan-tuan pandai. Dekat India, betul Orang Islam kena lanyak dekat situ, kena mereka bergaduh kan, mereka sesama mereka bergaduh. Habis orang Islam. Sebab apa? Presiden India sekarang dia buat India, negara India untuk agama Hindu sahaja. Sebab tu dia basmi betul-betul, dia bunuh. Kita doa supaya saudara kita selamat. Amin ya rabbal alamin. Biar masa mereka nak pergi bunuh saudara kita tu, biar mereka nampak macam zaman Nabi nak kena. Nampak harimau, nampak ada benda duk jaga saudara-saudara kita di sana. Amin ya rabbal alamin. Sian dekat mereka. Baik. Tapi tuan-tuan jangan lupa, ada satu orang yang mereka memang sangat-sangat nak bunuh lelaki itu. Tapi lelaki itu membawa diri ke negara kita sebab suaka politik. Siapa dia?
Doktor, ayuh tamam. Doktor Zakir Naik selamat di negara kita, boleh jalankan dakwah, tak ada siapa kacau beliau. Beliau boleh buat dakwah, boleh ajak anak-anak kita jadi alim macam beliau. Hafal semua kitab-kitab agama lain yang ada. Bantu kita, anak kita dapat manfaat. Sebab apa? Ada suaka politik mempertahankan dia. Macam itulah Abu Talib jaga Nabi dulu. Tuan-tuan boleh nampak beza. Macam mana besarnya jasa orang yang menjaga supaya orang lain tak kena bunuh. Bukan senang. Bukan senang. Tiba-tiba orang ini pun wafat juga. Menangis Nabi, sedih Nabi. Stresnya. Maka dalam keadaan stres itu, teruskan kepada blok yang kedua. Apa dia? Nabi ingin memohon pertolongan daripada bandar Taif. 2 jam naik bas daripada Mekah Al-Mukarramah. Nabi nak pergi Taif minta pertolongan. Sebab apa? Sebab situ ada saudara-saudara susuan Nabi. Daripada perkampungan Halimatun Sa'diyah. Tengok-tengok sampai-sampai belum jumpa orang Taif, budak-budak pakat baling batu. Budak-budak ni depa tak tahu apa. Bila kita kata baling batu jumpa orang, depa baling je. Jangan bagi orang masuk kampung kita tahu ni semua pencuri apa semua. Budak-budak takut, dia pun baling batu. Berdarah Nabi punya tubuh badan. Pecah Nabi punya buku buku lali. Pecah, berdarah turun. Sebahagian ulama kata dalam kasut yang Nabi pakai ketika berjalan, na'la Nabi itu, kasut Nabi itu bunyi kesan darah, saik berjalan sebab darah kasut kaki Nabi. Sian Nabi kena 7. Kemudian Nabi doa kepada malaikat. Ini pun pengajaran kepada kita juga. Dalam doa ni ketika Nabi duduk, sekarang di Taif ada satu masjid nama Masjid Khuf. Masjid ni masjid Nabi letak siku Nabi masa Nabi berehat sedang berdarah, tak ada orang nak rawat Nabi seorang-seorang. Maka ketika tu malaikat mai dekat Nabi kata, Muhammad mau dah aku nak hampuk penduduk-penduduk Taif dengan bukit. Mana sini hari ni tuan-tuan pi ada satu masjid kecil dekat tepi jalan. Masjid Nabi letak tangan Nabi rehat dekat bawah pokok. Situ. Apa doa Nabi? Ini saya share dengan tuan-tuan, ambil pengajaran. Sebab kita hari ini banyak stres dengan kepimpinan, stres dengan ekonomi, stres dengan makanan. Sekarang stres dengan tempat-tempat nak pi. Sekarang bukan senang boleh masuk, macam kami nak shopping mall apa semua dekat Alamanda apa semua pun semua kena kuarantin sebab dah ada kesan-kesan positif. Kan kita stres tak boleh buat. Kita manusia dia kena keluar. Tak boleh keluar, dia jadi geram. Betul? Stres kita. Tengok doa ni. Nabi kata apa? Allah. Tadi saya beritahu kat tuan-tuan, daripada Mekah pergi ke Taif naik bas berapa jam? Pandai tuan-tuan ya. Dengar tuan-tuan, hebat. Tapi tu naik bas lah. Bas boleh bawa 110. Kalau jalan kaki, lama lah kan ibu lama maknanya mungkin seminggu, mungkin 2 minggu, belum kira ribut pasir. Okey, kita bagi ample time kata 2 minggu. Bayangkan Nabi berjalan kaki 2 minggu nak pi minta pertolongan, belum sempat jumpa, berdarah dah, patah balik. Kesian Nabi, 2 minggu berjalan. Tapi masa Nabi doa depan Allah, Nabi kata, Allah, doa ni kalau tak disebabkan penyakit dan sebagainya, saya ajak tuan-tuan doa ni. Tapi sebab tadi dah ajak doa, takut bercampur, otak kita tak kuat. Doa ni kita tuan-tuan dengar saja, nanti ada peluang kita baca lain. Doa ni Nabi kata, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati. Ya Allah, saya mengadu lemahnya saya kepada Tuhan. Lemah? Jalan kaki 2 minggu, lemah apa kita pun tak boleh buat. Tapi depan Allah, Allahu Akbar, punya rendah diri para Nabi dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, saya mengadu lemahnya saya tak kuat. Kemudian sambung lagi, dan saya tidak ada daya dan upaya. Tak ada daya dan upaya. Bagaimana Nabi lalu kehidupan 10 tahun awal kenabian, bukan kena boikot, bukan kena pukul, lemah lagi, tak ada upaya.
depan Allah, ya Allah, saya mohon dengan rendah diri. Hak tu kita. Nanti bila doa lepas sembahyang kena rendah diri. Jangan rasa kita hebat, nanti malu kita. Ya Allah, tolong kami. Kami mohon ya Allah, takut dengan penyakit-penyakit ni. Saya tak ada daya upaya. Allah suka orang macam tu. Kemudian Nabi doa, ya Allah, aku tak ada daya, tak ada upaya. Turun lagi doa tu, Nabi kata apa? Kemana kamu nak letak aku? Kepada ahli keluarga Mekah yang tak terima aku, atau kepada orang-orang musuh yang baling batu pada aku? Nabi kata macam tu. Sambungan dia, last doa tu apa dia? Nabi kata, illam yakun ghadabani alayya fala ubali. Yang ni ayat yang paling takjub dalam doa Nabi. Apa dia Nabi kata? Ya Allah, kamu nak tahu aku kat mana? Letak dekat kaum kerabat yang lawan aku, atau letak dekat orang yang lempak batu dekat aku, tak suka aku hina depan manusia? Tapi aku nak bagi tahu, ya Allah, ke mana sahaja kamu nak letak aku, illam yakun ghadabani alayya, kalau kamu tak marah dekat aku, fala ubali, aku tak kisah. Taulah aku kat mana pun tak apa. Dahsyat. Sebab Nabi tutup doa dengan yang tu. Selang beberapa hari Isra' Mi'raj terus. Tuhan nak tahu aku kat mana, buatlah apa pun. Kalau Tuhan tak marah, aku okey saja. Beza dengan kita. Kita bukan Nabi. Allah uji sikit saja, marah kita. Tuhan, kenapa aku? Marah dia. Kawan saya tak pernah pun mayang, boleh aja dapat. Saya semayang selalu. Kenapa uji saya? Begitu cakap dia. Nabi berdarah, tuan-tuan. Nabi kata ke Allah, Tuhan, nak tahu aku kat mana? Nak bagi aku kat siapa? Tapi selagi Tuhan tak marah, tahu aku kat siapa pun, aku tak kisah. Terus Allah panggil, mai naik atas, aku tunjuk tempat yang orang lain tak pernah sampai. Baru berlaku peristiwa Isra' Mi'raj. Daripada bumi Mekah ke bumi Baitul Maqdis. Dalam surah Al-Isra' ayat 1 kata Allah, lah pukul 9 dah, baru nak naik buruk. Boleh terus? Sikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya di suatu waktu yang malam. Tuan-tuan tengok ayat ni ya. Dalam Quran ada banyak gelaran Nabi. Satu, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika. Allah panggil dekat Nabi, hai Nabi aku. Nabi lain tak dapat nah. Nabi lain Allah sebut nama. Musa dalam surah Taha contohnya Allah kata, Musa ikhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Sayyidina Musa, tanggalkan selipar kamu, kamu berada di atas bukit Tursina yang saya sucikan dia. Aduh, Musa
32 kali nama Nabi Musa, semuanya ya Musa. Nabi Ibrahim, ya Ibrahim. Allah sebut dalam akhir juzuk 1 surah Baqarah, semua sebut nama. Nabi kita special. Allah kata ya ayyuhan nabi, satu. Yang kedua, ya ayyuhar rasul. Allah sebut pula panggil Nabi kita Rasul. Orang lain tak dapat. Tuan-tuan tengok saya elok-elok. Allah panggil nama Nabi kita berkali-kali Nabi dengan Rasul. Tapi ketika nak cerita peristiwa Isra' Mi'raj, Allah tak sebut Nabi, Allah tak sebut Rasul. Allah kata hamba kami. 2 kali ayat yang seakan-akan sama. Mana? Surah Kahfi. Alhamdulillahillazi anzala ala. Nampak? Allah nak habaq dia bagi Quran, benda paling mahal, dia akan bagi kepada serendah-rendah posisi seorang manusia, hamba. Nak angkat setinggi-tinggi tempat, dia bagi kepada serendah-rendah kedudukan manusia, hamba. Selagi kita tak berlagak seperti seorang hamba, susah kita nak dapat benda. Kita bukan tuan atas muka bumi ni, kita hamba. Allah kata apa? Maha suci Allah menjalankan hambanya daripada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mai malaikat 3 orang bawa keluar Nabi, bawa pergi depan dengan Kaabah Baitullahil Haram, buka dada Nabi, belah Sayyidina Jibril, buka dada Nabi, keluarkan hati Nabi, dicucikan dia. Cuci dengan apa? Cuci dengan air Zam-Zam. Apa kata ulama? Kenapa Nabi tak, kenapa malaikat Jibril mai daripada syurga sana, kenapa tak bawa mai air telaga Nabi, haud, telaga Kautsar? Sesegar telaga Kautsar. Pasal apa tak bawa mai telaga Kautsar? Kata ulama, sebaik-baik air adalah air Zam-Zam. Tapi kita hari ini minum air Zam-Zam tak rasa apa pun. Tak rasa pun hebatnya air ni cuci dada Nabi. Tu sebab tu saya nak cerita benda ni. Sebab ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Air Zam-Zam diminum mengikut niat dia. Apa niat kita, itulah yang pasti akan kita dapat. Banyak pengalaman peribadi saya, banyak sangat. Contoh saya bagi tahu satu, bukan saya, Imam As-Suyuti. Siapa Imam Suyuti? Ini striker mazhab Imam Syafi'i ini, Imam As-Suyuti. Alim beliau. Nama beliau Al-Hafiz Imam As-Suyuti. Dia bukan macam kita di Malaysia yang hafal Quran, Al-Hafiz dia duduk belakang. Ustaz Kazim Al-Hafiz, Harun Din Al-Hafiz, Abu Hassan Din Al-Hafiz ni, almarhum. Ustaz Kazim Al-Hafiz. Siapa lagi tu? Imam Masjid Al-Hafiz. Semua Al-Hafiz. Siapa lagi ulama-ulama yang ada? Sebab apa? Hafal Quran. Semuanya hafal Quran. Tapi Imam Suyuti bukan dekat belakang, di kepala awal nama dia. Al-Hafiz Imam As-Suyuti. Kenapa? Hafal dia 300,000 hadis. Orang tanya dia, wahai Imam Suyuti, macam mana jadi macam ni? Ini ulama alim. Saya bagi tahu kat tuan-tuan, ini striker mazhab Imam Syafi'i. Semua surutan ilmu tafsir ada nama kitab karangan Imam Suyuti, tafsir Imam As-Suyuti. Dalam bab ulum Quran ada Al-Itqan fi Ulumil Quran Imam As-Suyuti. Dalam kitab hadis ada sahih-sahih dan himpunan hadis-hadis Imam As-Suyuti. Alim ni. Bila orang tanya dia, Imam Suyuti, macam mana kamu boleh jadi alim hebat? Jawapannya, Masya Allah, saya setiap kali minum air Zam-Zam, saya akan berniat saya ingin menjadi seperti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang mana Imam Ibnu Hajar yang karang kitab Fathul Bari syarah Imam Bukhari itu, nama dia Al-Hafiz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani.
Sebab apa orang tanya dia? Kerana minum air zam-zam. Hebat betul. Patutnya dia jawab macam budak-budak hari ni. Ni hari ni SPM, macam mana boleh dapat 10A? Saya ada jadual belajar saya. Siapa pun tak sangkut dengan Allah Ta'ala. Sebab tu saya highlight tajuk ni. Sebab tak ramai orang, saya tak pandai mana encik, dengan bantuan Allah lah saya boleh dapat. Kalau mak saya tak suruh saya semayang, tak suruh saya baca Yasin, saya rasa saya pun tak boleh dapat. Mana ada orang jawab macam tu. Tapi tengok ulama ini macam Imam Suyuti macam mana ni? Saya setiap kali minum air zam-zam, saya niat nak jadi macam Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sehingga hari wafat beliau bukan sekadar dapat gelaran. Hari ni kalau tuan-tuan beli di kedai-kedai di mana-mana kitab Isra dan Mi'raj, tuan-tuan akan dapati ada himpunan hadis Isra Mi'raj daripada dua ulama berbeza zaman. Siapa? Al-Hafiz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, digabungkan kitabnya dengan Al-Hafiz Imam As-Suyuti. Pasal air zam-zam. Oleh itu, wahai saudara-saudaraku, setiap kali nampak air zam-zam, jumpa orang hidang, "Nah cik, minum air zam-zam." Pegang dia, tahulah bahawa inilah air yang belah dada Nabi. Semulia-mulia air ada di tangan tuan-tuan. Minumlah dengan sungguh-sungguh niat. Tapi kalau tuan-tuan emergency, tak boleh nak niat apa-apa, hafal niat yang saya ajar ni, insya-Allah jadi bekal kat kita. Apa niat dia? Mudah saja. Ya Allah, seperti mana para alim ulama minum air zam-zam mereka berniat, begitulah niat saya. Itu niat. Sambung. Lepas dibelah dada Nabi, bersih dada Nabi, ditutup. Kata guru kami almarhum Tuan Guru Datuk Harundin, dia belah daripada sini ni, lekuk ni dia belah daripada sini sampai ke pusat dia belah. Bila belah sampai situ, buka, keluar, cuci, simpan balik, masukkan ilmu, hikmah, iman semua masuk, tutup, baru nak mula perjalanan. Maka didatangkan buruk kepada Nabi kita. Bila sampai saja buruk itu seronok tak terkira. Kalau bahasa kita lah, dia terlompat-lompat. Orang tua-tua kata terkinja-kinja. Dia duduk seronok. Pasal apa? Nabi naik-naik dia. Ketika itu Sayyidina Jibril menenangkan dia. Kata apa? Wahai buruk, duduk elok-elok. Bukankah kamu tahu sebaik-baik manusia naik belakang kamu? Maka baru buruk duduk diam, elok, tenang dia. Nabi naik atas dia. Tuan-tuan, maaf ya saya sebut, sekiranya tunggul kayu yang tidak ada akal, binatang yang tidak ada akal, yang semua kita tahu mereka boleh menilai tingginya kedudukan Nabi, apakah kita yang ada akal ini tak boleh meletakkan setinggi mulianya Nabi itu lebih daripada segala-galanya dalam hidup kita? Tunggul kayu menangis Nabi tak pijak dia. Dia tak ada akal, tuan-tuan. Allah tak cipta makhluk-makhluk ni dengan akal. Tuan-tuan jangan silap. Manusia sahaja digelar dengan nama hayawanun natiq, haiwan yang ada akal. Kita makhluk lain tak ada akal. Otak ada tapi binatang. Pokok ada otak? Tak ada. Jangan bohong dengan saya. Tapi bayangkan makhluk yang tak ada otak ini, ketika Nabi tak pijak berkhutbah atas dia, menangis dia. Para sahabat yang ada dalam majlis ini, sebab ni boleh sembahyang Jumaat tu, cerita sepi lah. Nanti kalau tuan-tuan pergi dekat Masjid Nabawi, nanti dekat sebelah maqam Nabi, dekat kawasan Raudhah tu ada tempat tunggul kayu tu nanti. Orang tuan-tuan pergi baru boleh cerita, sekarang cerita pun tak nampak. Bila Nabi khutbah atas mimbar, bunyi tangisan macam anak kecil. Pada awalnya perlahan, tetapi menjadi semakin kuat sehingga kan sahabat, orang dengar khutbah Nabi menangis itu standard. Tapi kalau menangis kuat sehingga mengganggu orang lain, tak boleh nak dengar Nabi punya khutbah, Nabi perasan. Maka Nabi turun daripada mimbar. Nabi pi, apa kata dalam hadis, saya terjemah dekat tuan-tuan. Nabi pujuk tunggul kayu, la haula wala quwata illa billah. Makhluk ni tak ada akal.
Tapi yang kata rahmatan lil alamin Nabi tu bukan macam kita terjemah. Rahmatan lil alamin ni lain. Nabi tu pegang dia, apa hadis kata? Sahabat kata, Nabi pujuk tunggui kayu macam pujuk budak kecil. Tuan-tuan nak suruh depa makan, dik makanlah. Nanti kalau adik makan saat ni kita pergi beli mainan apa. Macam tu kan kita pujuk budak-budak kan. Saya nak pujuk anak saya lah gitu. Nak bangun pergi sekolah kan. Mustafa bangun. Mustafa bangun. Tak mau bangun. Pergi kat telinganya, abang kalau bangun awal siap mandi boleh main game apa sikit. Dia kata gitu. Dia bangun dia lompat dia boleh bangun. Hebat betul budak-budak ni. Bayang Nabi buat lagu tu, peluk pokok tu, Nabi bisik dekat dia, berhenti dia menangis. Nabi pujuk dia. Nabi naik atas mimbar, Nabi bagi khutbah. Nabi kata apa? Tunggul kayu ini menangis kerana saya tidak pijak di atas dia berkhutbah. Maka saya bagi dia dua pilihan. Nabi kata, hebat Nabi boleh bagi dua pilihan kat pokok ni. Apa dia? Satu, aku doa Allah supaya kamu jadi balik pokok kurma, tumbuh tak mati sampai kiamat. Atau kamu dengan aku duduk dalam syurga, kamu jadi pokok kurma untuk aku dalam syurga. Pokok kurma ni pilih, tak ada akal, tapi pilih untuk nak duduk dengan Nabi dalam syurga. Sebab itu ada qasidah Sayyidina Thauban, kekuningan badan. Sayyidina Thauban radhiyallahu anhu itu sahabat Nabi lah. Sakit kerana asyik memikirkan apakah dirinya akan dimasukkan ke dalam syurga bersama Rasul junjungan. Dia demam, muntah-muntah. Sebab apa? Fikir, aku ni masuk syurga nanti duduk tak sekali dengan Nabi. Kita minta, ya Allah bagilah saya masuk syurga. Sahabat dah, aku masuk syurga pun apa makna dia kalau aku tak duduk dengan Nabi? Itu sahabat. Sebab apa? Mereka semua witness. Tunggui kayu tak ada akal pun nak duduk dengan Nabi dalam syurga. Apakah manusia yang ada akal waras ini boleh hanya membuatkan Nabi hanya dilayan seperti orang biasa dalam kehidupan? Pelik. Sebab tu hari ini kita hairan orang yang baca Quran, kata ikut Quran, ikut sunnah, tapi tak sayang Nabi macam mana para sahabat sayang Nabi. Pelik kita. Tunggui kayu pun boleh fikir sedangkan tak ada akal. Allahu Akbar. Sambung buruk sonok Nabi naik. Tuan-tuan 9 suku tak mau balik kah? Nampak macam tak ada gaya nak suruh bonti pun. Kemudian Nabi naik buruk itu. Nama dia buruk barqun. Okey, jom kita jawab satu soalan. Ish, tadi dah kata malaikat Jibril mai belah dada Nabi. Malaikat Jibril nak teman Nabi. Allah bak dalam Quran, wan najmi idza hawa. Bintang bila mula terbenam, maknanya dah tengah malam dah, bintang-bintang pun dah nak turun-turun, dah nak habis, dah nak naik pagi dah. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Sahabat kamu dia bukannya ni apa bercakap bohong, jangan Nabi kita lah. Wa ma yantiqu anil hawa. Nabi tak bercakap ikut hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Sebaliknya semuanya kami wahyu kepada Nabi. Sebab tu kalau kita dengar para sahabat ketika itu, orang bukan sahabat, maafkan saya lah, orang yang tengok Nabi, dia kata, Muhammad, saya baru balik daripada Baitul Maqdis. Kalau betul semalam kamu pergi Baitul Maqdis, ceritakan kepada saya berapa pintu dia, berapa tiang dia, berapa tingkap dia. Ya Allah ya Tuhan, Nabi kita bukan tukang rumah.
Kontraktor lain lah. Kontraktor masuk dalam masjid tuan-tuan ni. Okey. Buat kat atas tu 4 lubang lah. Orang macam saya masuk komen satu je, cantik masjid tuan-tuan. Hak tu ya, bodoh tak reti apa. Bukan reti tingkap ke, daun pintu ke apa ke, bendui ke apa, mana nak tahu. Bodoh. Tapi orang kontraktor dia tengok, dia tahu, oh pasal ni hak ni kalau pening 3-4 ekor lagi ni boleh sejuk tu. Dia jadi duduk kira lagu tu. Dia bukan macam kita masuk cantik masjid nak tu ya, kita boleh kata. Nabi pi untuk apa? Baca hadis. Apa kata hadis? Nabi kata kat sahabat, ketika mana datang Nabi masuk ke dalam masjid Baitul Maqdis, Nabi terus mendirikan sembahyang dan bagindalah menjadi imam kepada semua para nabi dan malaikat. Nabi jadi imam. Bayang tu imam masuk Masjidil Aqsa first time pi jadi imam pada semua nabi dan malaikat. Ingat Nabi ada masa untuk sakit kepala. Taklah contoh lah kan. Ingat Nabi ada masa untuk dia sakit kepala, fikir masa itu. Tak ada lah. Tapi bila ada orang yang tanya soalan macam tu, Allah Ta'ala bagi Nabi nampakkan blueprint. Oh tu dia masjid. Nabi kata apa? Kamu tanya dekat saya pasal tiang dia, tunggu, saya akan kira tiang dia. Orang lain tak nampak, Nabi yang nampak. Nabi buatlah macam kita lah. Orang tanya 15 kali 10. Tahu tak kita duk kira kan? Hang duk kira apa sebenarnya? Tak nampak apa pun, tapi duk kira. Nabi buat lagu tu. Tanya tiang berapa kan? Tunggu saya kira. 1. Ada semuanya jumlah sekian-sekian. Betul. Hang tanya berapa tingkat kan? Tunggu saya kira. Ada sekian-sekian jumlah. Betul. Kalau zaman kita peroleh kemenangan yang pertama. Itulah kan. Betul semua. Allah Ta'ala tunjuk dekat Nabi, hebat Allah Ta'ala menjaga Nabinya. Kemudian sambung, tu sat lagi balik cerita dia. Kemudian Nabi pun naik burak tadi tu. Nama burak ni Burakun. Burak datang daripada perkataan barakun, kilat. Jadi dia sepantas kilat. Okey, soalan. Kan malaikat Jibril mai dekat Nabi. Allah sebut dalam ayat surah An-Najmi saya baca tadi. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allah bagi wahyu. 'Allamahu syadidul quwa. Yang teman Nabi itu malaikat Jibril, syadid, sangat-sangat extremely kuat, very extremely strong malaikat Jibril. Teman Nabi. Habis kalaulah malaikat Jibril teman Nabi, panggil buruk buat apa? Kenapa tak terbang dengan malaikat Jibril saja? Susah nak fikir tu. Kan saya dah beritahu, saya akan hurai kat tuan-tuan. Dia tak akan terkeluar daripada akal waras kita. Macam ni. Katakan saya kata, tuan-tuan, saya nak lari. Tuan-tuan tolong kira masa boleh? Tuan-tuan pun ambil jam tuan-tuan. Jom kita nak kira masa. Okey? Okey, kira masa. Baik, 1 minit. Okey, saya pun duduk dekat masjid tuan-tuan ni, kat jalan lurus depan ni. Saya duduk. Okey, Ustaz, dia 1 minit dari sekarang. Pom, lari Ustaz. Saya pun lari. Pom, 1 minit. Berapa jauh saya boleh pergi? Kalau Husain Bolt 100 meter tu 10 saat. Kuranglah 9 point berapa kan, 10 saat lah. Tapi kita tak boleh lah, kita bukan Husain. Jadi kalau kata seminit tu mungkin 300 ke meter atau kerajaan lah. Kalau kita lari seminit 300 meter, kita tukar pula. Jom kita naik try motor pula. Motor apa? Waisuku. Boh bilang Waisuku. Ya, faham. Dulu LC ya, dulu LC. Sebelum tu 125. Betul lah ni Waisuku. Boleh lah, tak ada masalah. Lepas tu nak tukar skuter apa? N apa? Naik motor. Sedia kira tau, jangan tanya. Saya kira. Seminit baik. Seminit dari sekarang. Berapa? Waisuku seminit boleh pergi berapa jauh? 1 kilo lah, 1 kilo. Kita boleh pilih 1 kilo. Ke jauh sangat? Boleh, Waisuku tak ada 1 kilo, tak payah bawa. Lagu tu pelan.
Okey, 1 kilo naik Y suku. Tukar pula kita naik kancil ke, naik Myvi lah, Myvi famous. Myvi Myvi famous. Sedia. 1 minit. Ya, 1 minit. Tekan tekan. 1 minit. Bawa Myvi. Berapa kilo tu 1 minit? 3 kilo kita kata Myvi boleh pi. Y suku 1 kilo. Apa maknanya? Dengan adanya kenderaan, kenderaan mesti lebih laju daripada manusia. Kalau satu orang lari, tiba-tiba ada orang bawa motor, yang lari ni boleh potong orang bawa motor. Maknanya apa? Motor tu kena lempak buang. Dia tak berguna. Dia lambat daripada orang lari. Maka kata guru kami, Datuk Harundin, kalau itulah formula dia, kenderaan mesti lebih laju daripada tuan dia. Kalau malaikat Jibril sangat-sangat kuat, bagaimana kenderaan dia? Mesti lebih laju. Apa makna dia? Allah nak lebih laju daripada malaikat yang bawa Nabi. Sebab apa? Aku nak jumpa manusia ni lebih cepat. Bawa dia laju mai kat aku. Itu dia, layanan VIP. Nabi kata apa? Buruk angkat kaki depannya, dia letak kaki depannya sejauh mata memandang. Nabi cerita kat kita. Oi dahsyat. Angkat, letak sejauh mata memandang. Dah tak tahu dah pergi mana. Jauhnya Nabi pi sampai dekat Baitul Maqdis, kemudian diturunkan lepas semayang, diturunkan Mi'raj dekat Nabi. Tangga naik. Soalan, perjalanan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, betul? Ini ayat Quran Tapi maafkan saya kalau saya silap. Siapa yang biasa pergi Mekah boleh betul saya kalau saya silap. Setahu saya Nabi naik Sidratil Muntaha. Lepas Sidratil Muntaha Nabi naik lagi Baitul Ma'mur, Baitul Izzah, Baitul Ma'mur, semua atas tu. Itu kan tempat malaikat tawaf. Nabi kata aku nampak malaikat tawaf 70,000 masuk, tak keluar-keluar dah. Betul? Tempat tawaf setahu saya, buka dalam kitab. Kalau orang Melayu ada kitab yang dikarang, tajuk dia Rahsia Mekah, yang Sejarah Mekah, dikarang oleh Dr. Abdul Basit. Rahsia Mekah dikarang oleh Syekh Atiq. Awal lagi daripada tu, yang ni sekarang, yang ni sebelum tu. Sebelum tu lagi daripada Imam Al-Azraqi berkaitan dengan sejarah bumi Mekah. Dalam kitab-kitab ni mereka kata ketika Nabi Adam turun, Nabi Adam kata, ya Allah, saya tak dengar pun bunyi zikir-zikir dekat bumi ni. Allah Ta'ala kata, buatkan sebuah rumah ibadah, Kaabah lah tu, bersetentang dengan Baitul Ma'mur. Fikir balik lagi sekali. Kalau Nabi duduk di Mekah, di sini Kaabah, Baitul Ma'mur yang Nabi naik setentang dengan ini, kenapa kena pergi Baitul Maqdis? Kenapa tak naik terus? Itu lebih logik. Jangan risau. Kan saya dah bab peristiwa Isra' Mi'raj, kesimpulan kehidupan kita. Apa dia? Tuan-tuan, pertama, tahun itu tahun duka cita. Cara nak ubat hati mestilah di masjid. Bukti dia Allah nak tunjuk sembahyang kena ada 2 hubungan. Hablum minan nas dengan sesama kita, dan hablum minallah dengan Allah Ta'ala. Dia ada vertical, dia ada horizon. Itu semayang. Tak betul siapa yang main semayang, lepas semayang tak suka dengan orang masjid, bergaduh dengan orang masjid. There's something wrong somewhere. Ni yang kedua, masjid adalah asas kepada pembentukan peribadi. Sebab apa? Tengok saya elok-elok. Lepas Isra' Mi'raj baru berlaku peristiwa hijrah. Dia tahun ke-10, hijrah tahun ke-13. Hijrah kota ke kota. Sebab apa? Membentuk kerajaan. Kita nak bina keluarga, kota. Nak bina peribadi, seorang ayah, seorang ibu, seorang abang, kakak, mesti masjid ke masjid. Mesti bina peribadi dengan semayang.
Siapa yang tak semayang, hak nilah nanti yang nak buat masalah nanti. Wallahu a'lam. 9:27 berhentilah sudah. Tak apa, baru malam yang ke-10, ada lagi 20 malam lagi tuan-tuan boleh cerita lagi. Nanti ustaz lain yang nak sambung daripada saya. Dia bertanya tang mana? Buruk naik terbang. Habaq tang situ. Hak sebelum tu semua tahu dah ustaz. Hak buruk naik terbang kami berhenti. Tu kalau ustaz sebelum ustaz lepas ni nak cerita. Andai kata saya meninggal, bila orang tanya sempat mengaji ustaz dah? Sempat. Tang mana? Takat buruk terbang ya. Lepas tu meninggal habis tak ada tak cerita apa dah. Okey. Wallahu a'lamu bis-shawab. Terima kasih nah tuan-tuan dengar saya cerita semua terang biji mata elok. Isra' Mi'raj ni cerita dia kena dengar tak boleh tidur. Nanti salah faham. Ada seorang lelaki, dia tak pernah main masjid. Tiba-tiba hari tu ada ceramah Isra' Mi'raj. Isteri dia kata dekat dia, abang, pilah dengar Isra' Mi'raj kat masjid, nanti balik cerita kat saya teringin nak dengar. Suami dia kata, okeylah, cerita pun seronok ya, kita pergi dengar lah. Dia pun main dengar dekat masjid. Tok guru tu ceritalah Isra' Mi'raj daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nabi naik daripada langit pertama jumpa Nabi Adam, langit kedua jumpa Nabi Isa, Nabi Yahya, langit ketiga jumpa Nabi Yusuf alaihissalam, langit keempat jumpa Nabi Idris, langit kelima jumpa Nabi Harun, langit keenam jumpa Nabi Musa, langit ketujuh jumpa Nabi Ibrahim, kemudian naik ke Sidratil Muntaha, naik lagi ke Baitul Ma'mur, sehingga sampai kepada kawasan yang mana Sayyidina Jibril tak boleh pergi kawasan tu. Kata Sayyidina Jibril, "Lau taqaddamtu khutwatan lakhtaraktu." Kalau aku jalan selangkah terbakar aku mati, kata malaikat Jibril. Yang dia pun dengar. Barangkali letih bekerja, dia tertidur. Kemudian dia terjaga. Bila dia jaga, ustaz tu kata, sekian wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, habis. Tapi dia dapatlah belajar Isra' Mi'raj. Okeylah. So dia pun balik kat rumah. Bila balik, isteri dia tanya, bang, tadi macam mana? Dia kata, wow, hebat. Isra' Mi'raj bermula dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nabi naik langit, dia cerita balik kat isteri dia. Naik langit pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai Baitul Ma'mur, sampai lagi atas, berjumpa di tempat yang malaikat Jibril kalau pi pun terbakar, dia tak boleh pergi. Isteri dia kata, Masya Allah, hebat betul lah Allah Subhanahu Wa Taala buat kepada Nabi. Abang, saya nak tanya, ya, Nabi turun balik dah lepas tu? Suami dia kata, abang rasa Nabi tak turun? Sebab cerita turun dia tidur. Saya rezeki tuan-tuan mau terbeliak biji mata elok. Okey, cerita selamat lah no. Baik, yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya. Ampun maaf daripada saya ada salah dan silap. Kita tutup dengan bacaan doa, boleh lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shrah bil Qur'anil azim sudurana wa yassir bihi umurana wa azim bihi ujurana wa wassi' bihi arzaqana wa nawwir bihi qulubana wa quburana wa qubur abaina ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran وباطنا وقولا وفعلا وعبادة متقبل. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وصلى الله على سيدنا محمد. Ya Allah, kurniakanlah kepada semua qaryah yang duduk di bawah surau Al-Mustaqimah, agar dikurniakan kepada yang datang di sini, sekiranya yang berdosa diampunkan dosa mereka, sekiranya yang berhutang dimudahkan melangsaikan hutang, dan sekiranya yang sakit disembuhkan penyakit, dan andai ada yang datang dalam keadaan tersepit antara dua dilema ditemukan jalan keluar. Ada di kalangan yang datang daripada anak qaryah yang datang dalam keadaan bujang, tolong temukan dengan jodoh yang soleh dan solehah, dan kurniakan kepada kami yang hadir pada malam ini, sekiranya akan menimang cahaya mata anak dan zuriat, kurniakan kami anak zuriat cahaya mata yang soleh dan solehah.
Ya Allah, Anda ada di kalangan kami yang hadir dalam majlis malam ini akan kembali kepadamu buat selama-lamanya. Matikanlah kami ya Allah dalam mati yang baik. Jangan Engkau matikan kami dalam mati yang tidak baik. Ya Allah, untuk anak-anak penduduk Qaryah Surau Al-Mustaqimah ini, kurniakan kepada anak-anak ini yang mendapat keputusan SPM-nya agar mereka dapat membuat keputusan yang baik untuk menentukan masa depan mereka. Kepada anak-anak yang belajar, lapangkanlah dada mereka, tenangkan hati mereka, luaskan pemikiran mereka, tajamkan ingatan mereka agar mereka mendapat ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, untuk anak-anak yang lepasan daripada STPM, kurniakan mereka kedudukan yang baik dan universiti yang sesuai dan kerja yang sesuai untuk mereka. Ya Allah, jadikan semua anak-anak penduduk Qaryah Surau Mustaqimah ini menjadi penyejuk mata buat kedua ibu bapa mereka. Ya Allah, kepada ibu bapa yang berada di sini, limpahkanlah kasih sayang-Mu ke atas mereka. Kasihanilah semua ibu bapa yang ada di sini seperti mana mereka mengasihani dan menyayangi anak-anak mereka suatu ketika dahulu, ya Allah. Ya Allah, peliharalah tempat ini daripada wabak penyakit persengketaan dan kemusnahan, dan limpahkan penduduk ini dengan segala sifat-sifat mahmudah, buangkan dari mereka segala sifat mazmumah. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.